Ruslan. Bagi mendapatkan sebuah syarikat SME untuk ditemubual, saya telah melakukan pencarian secara atas talian dan juga menghubungi beberapa kenalan rapat keluarga untuk mendapatkan nombor telefon wakil syarikat Gassiel Sdn Bhd. Kemudian menghubungi pihak berkait untuk mendapatkan persetujuan mereka bagi melaksanakan sesi temubual. Agihan soalan telah saya berikan melalui aplikasi WhatsApp dan dalam tempoh masa kurang 2 jam mereka telah mengembalikannya dalam keadaan yang lengkap. Kemudian temubual dilaksanakan dan ditamatkan melalui aplikasi WhatsApp. Assalamualaikum, saya Nur Atirah binti Ahmad Sofi, nombor metrik A181060. Syarikat yang saya pilih adalah Z-Cube Builders. Saya mendapat tahu yang abang saya mempunyai kenalan rapat yang mempunyai syarikat PKS. Jadi saya meminta nombor telefon pemiliknya. Saya menghubungi dan bertanyakan persetujuannya untuk ditemubual. Setelah itu saya mengagihkan soalan tinjauan projek dan sesi temubual dimulakan pada 9 Januari 2022 sehinggalah tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan menerangkan proses untuk menemubual syarikat Razizul Group Sdn Bhd. Yang pertama, saya menghubungi kenalan rapat yang mempunyai syarikat di bawah SME dan mendapatkan persetujuan mereka untuk menemubual. Apabila selesai mendapatkan persetujuan, saya menjelaskan serba sedikit tentang temubual yang diadakan kepada pihak jemputan dan mengedarkan soalan tinjauan kepada mereka untuk dijawab. Dan temubual diadakan pada 18 Januari 2022 dan soalan tinjauan dikembalikan setelah tamatnya temubual tersebut. Jadi SME yang keempat adalah Silatrik Sdn Bhd. Jadi ini adalah proses bagi tinjauan dan temubual. Proses yang pertama, saya melakukan pencarian SME di internet dan setelah mendapat SME yang sesuai, saya bertanyakan persetujuan kepada Silatrik Sdn Bhd bagi melakukan temubual dan setelah mendapat persetujuan, saya memberikan soalan tinjauan mengenai AIS dan juga melakukan temubual melalui aplikasi WhatsApp pada 13 Januari 2022. Dan selepas itu, soalan tinjauan dikembalikan setelah dijawab dan sesi temubual tamat. Tentang penggunaan teknologi dalam sistem maklumat perakaunan syarikat. Bagi Gassiel Sdn Bhd menggunakan sistem maklumat perakaunan sepenuhnya secara berkomputer melalui SQL Accounting Software. Berikutan kerana SQL mampu menyelaraskan pengurusan pejabat, pengurangan masa menunggu data daripada jabatan lain, membantu mengatur keuangan dan memantau semua pembelian, kutipan dan jualan, serta ia mampu untuk menjana laporan melalui alat analisisnya yang tersendiri. Peranan sistem maklumat perakaunan adalah untuk membangunkan sistem yang membenarkan dan mudah diakses oleh pengguna dalaman utama syarikat. Z-Cube Builders tidak mengaplikasikan sebarang teknologi dalam menjana sistem maklumat perakaunannya kerana pengurusan maklumat perakaunannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga yang merupakan pihak luar dalam proses pembuatan keputusan dan sebagainya. Keputusan ini diambil atas faktor firma ini adalah sebuah pangkalan kontraktor. Jadi, dari segi teknologi, ianya tidak begitu memainkan peranan yang penting dalam industri terbabit. Razizul Group Sdn Bhd pula memproses sistem maklumat perakaunan dengan menggabungkan di antara kaedah manual dan berkomputer, iaitu dengan menggunakan Microsoft Excel, Loyverse Point of Sales dan lain-lain. Pemilihan kaedah ini bagi memudahkan pengurus untuk mengurus dan memantau stok, jualan, perbelanjaan dan fungsi lain yang memberi manfaat kepada syarikat. Peranan teknologi maklumat adalah untuk meletakkan penyimpanan data syarikat dan menjadi rujukan perancangan perniagaan pada masa hadapan. Silatrik Sdn Bhd memproses sistem maklumat perakaunan melalui Cloud-Based Accounting Software. Kaedah ini dipilih kerana mudah untuk mengakses data secara atas talian dan boleh diakses di mana-mana sahaja. Teknologi maklumat telah menambah baik aliran kerja syarikat dalam sistem perakaunan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kawalan dalaman dan pengurusan risiko dalam sistem maklumat perakaunan. Seterusnya, bagi syarikat Gassiel Sdn Bhd, mereka mengamalkan kawalan dalaman dengan mempunyai akses terhad kepada sistem SQL. Bagi pengurusan risiko, mereka mempunyai semakan dan penyelarasan transaksi dan ia akan dilakukan secara rutin dan pasukan pengurusan telah mereka bentuk dan meningkatkan organisasi kesedaran kepada pelan pemulihan perniagaan. Dan akhir sekali, sistem sandaran juga telah disediakan sekiranya mereka
berlakunya kegagalan sistem. Bagi ZQ Builders, kawalan dalaman yang digunakan ialah mereka tidak menerangkan secara terperinci ketika temu bual, namun mereka telah melakukan soalan tinjauan, dan pengurusan risiko yang digunakan ialah mereka melaksanakan proses kebenaran untuk hak paten yang betul, dan semakan dan penyelesaian transaksi direkodkan secara harian, dan akhir sekali mereka menyediakan sistem sandaran bagi menjamin berlakunya kegagalan sistem. Seterusnya, bagi Razizul Group Sdn Bhd, kawalan dalaman yang digunakan ialah mereka mengupah orang yang bersesuaian untuk mengambil tanggungjawab dalam mengawal sistem, dan pengurus syarikat juga akan mengenal pasti sendiri jika ada transaksi dan menganalisis sistem dari masa ke masa. Bagi pengurusan risiko, mereka membuat polisi dan kuasa yang jelas, dan pengurusan risiko yang jelas mengenai isu teknologi. Mereka juga mengupah pakar dan pasukan latihan untuk kaki tangan dan pekerja. Dan mereka juga menyediakan peranti atau peralatan dalam membantu menguruskan sistem dan mengupah audit dalaman. Bagi Silatrik Sdn Bhd, kawalan dalaman yang digunakan tidak diterangkan secara terperinci ketika temu bual, namun mereka telah menjawab soalan tinjauan yang diberikan, dan pengurusan risiko yang diamalkan ialah mengamalkan dasar penambahbaikan secara berterusan. Bahagian terakhir adalah, adakah maklumat yang dijana oleh AIS mencukupi bagi PKS dalam pembuatan keputusan? Bagi GISIL Sdn Bhd, AIS dapat mempercepatkan proses pengumpulan data selain memudahkan akauntan untuk menganalisis data tersebut dan membuat laporan. Bagi ZQ Builders pula, syarikat tidak menggunakan sebarang AIS, tetapi pemilik syarikat turut bersetuju bahawa penggunaan AIS dapat membantu organisasi dalam membuat keputusan keuangan. Seterusnya, bagi Razizul Group Sdn Bhd, AIS yang diaplikasikan mampu memberi data yang tepat, pantas dan mudah diakses. Dan yang terakhir adalah Silatrik Sdn Bhd bersetuju bahawa AIS membolehkan syarikat mereka membuat keputusan yang jelas berkenaan belanja dan pendapatan syarikat. Sumber maklumat yang diperolehi juga lebih dipercayai dan mudah difahami. Ringkasnya, penggunaan sistem maklumat perakaunan ini sebenarnya memberikan impak yang sangat positif kepada setiap syarikat secara keseluruhan. Kita dapat lihat dari segi perekodan maklumat yang lebih tepat dan sistematik, dan juga dapat mengurangkan kos dan masa. Dan ia dapat membantu syarikat dalam pembuatan keputusan yang lebih tepat. Dan dalam masa yang sama, syarikat juga dapat meningkatkan kawalan dalaman dan juga mengurangkan risiko. Walau bagaimanapun, terdapat juga sebahagian perniagaan kecil sederhana ini tidak menggunakan sistem maklumat perakaunan, mungkin dari segi kekangan kewangan ataupun tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kelebihan dengan menggunakan sistem maklumat perakaunan ini. Jadi, inisiatif kerajaan adalah sangat diperlukan dalam situasi seperti ini. Contohnya, dengan memperuntukkan dana bagi langganan sistem maklumat perakaunan ini supaya mereka dapat bersaing dengan syarikat lain dan juga dapat bertahan dalam dunia perniagaan ini. Dan terutamanya bagi syarikat yang kecil dan juga syarikat yang baru sahaja memulakan perniagaan mereka. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.